Malam ni muka surat yang ke-52, sambungan daripada perbincangan kita kategori jihad yang kedua yang dipanggil jihad ta'limi, jihad pendidikan. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, wajib ada di setiap masjid atau di sesuatu tempat seorang faqih yang mengajar agama. Wajib ni bukan makna wajib ain, tetapi wajib kifayah atau wajib kifayah, fardu kifayah. Dan mesti ada wujudnya seorang atau dua yang menjadi ahli agama. Faqih maknanya orang yang faham akan agama, yang kadang-kadang orang panggil ahli fiqh. Ahli fiqh tu maknanya faqih. Faqih juga maksudnya ialah orang yang tahu tentang hukum hakam, memahami sedalam-dalamnya, ya? Yang bukan hanya seorang yang faqih sahaja duduk dekat rumah atau duduk dekat masjid solat jemaah jadi imam saja, malahan juga tugasnya ialah mengajar. Dia wajib mengajar ke atasnya. Jadi orang yang ada ilmu, walaupun mengajar itu fardu kifayah, itu hukum secara umum, tapi hukum ke atas dirinya secara khusus maka fardu ain ke atas diri dia. Macam belajar ilmu tajwid. Belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Kalau sebahagian buat, gugur kewajipan bagi sebahagian yang lain. Tetapi menjadi fardu ain apabila seseorang yang hendak membaca Al-Quran, maka dia mesti mengetahui ilmu tajwid, memperelok, memperbagus bacaan, terutama sebutan-sebutan huruf Al-Quran. Kemudian mengetahui akan cara berhenti dan cara menyambung bacaan, maka itu dipanggil tajwid. Jadi asal hukumnya secara umum itu adalah fardu kifayah, tetapi bila setiap orang yang nak baca Quran kena mengetahui tajwidnya, maka jadilah dia fardu ain. Jadi saya buat perumpamaan gitulah. Pada orang yang faqih, yang ada ilmu agama, itu fardu ain ke atasnya untuk mengajar agama. Walaupun dalam sebuah kampung itu cukup dan memadai seorang sahaja yang faqih, atau dua ataupun tiga, ya. Kemudian samalah juga macam yang nak menjadi imam, begitulah mandi mayat, sama juga, ya. Baik. Wajib ke atas seseorang faqih sebagai sebahagian daripada fardu ain. Demikian juga bagi sebuah kampung, mana bagi sebuah masjid, sebuah tempat, sebuah kampung, wajib ke atas seorang faqih sebagai sebahagian daripada fardu ainnya. Fardu ain ke atas orang yang faqih dan itu untuk ia melapangkan masa menjalankan fardu kifayah. Fardu kifayah. Saya tengok, kalau katakan dia ni kerja tetap, dia katakan contohlah dia bersawah, berladang, balik-balik saja daripada bersawah tu, solat maghrib dia mengajar, maka mana dia sudah menunaikan dia punya tugas dan tanggungjawab. Kena pula dia ni kerja malam, bukannya bersawah, katakan kedai kerja pagat lah, ikut shift, dia nak mengajar, dia tak boleh Syekh, ana shift malam begini. Bila tak shift malam, saya seminggu 4 hari shift malam, 2 hari shift siang. Itu minggu depan pula 2 hari shift malam, ambil 4 hari buat shift siang. Tu mengajar tempat kami, tak boleh. Contohlah. Jadi macam mana? Adakah dia berdosa pada masa itu? Dia tak berdosa, sebab dia ada tugas kerja dia sendiri. Tapi dia tak mendidik orang, tak mengajar orang, kerja dia lah jaga, jadi pagai. Maka pada masa itu kalau kata dia berhenti kerja, dia mengajar, hilang sumber pendapatan dia. Maka boleh tak dia mengajar dengan mengambil gaji daripada mengajar itu? Jawapannya boleh. Jadi hukumnya harus, dan macam mana dia nak mengajar. Jadi kita ni jadi jahil agama, tak reti agama, kan? Sama juga macam orang jadi imam, sama juga macam orang jadi Bilal, jadi muazzin, kan? Sebab kerana dia ada kerja lain, dia kena menampung kehidupan dia, dia tak boleh nak azan. Orang lain azan tapi tak betul, orang lain jadi imam tapi tak betul. Gitulah. Sebab itulah kadang-kadang orang tanya, macam mana imam ambil ada nak ambil gaji, kan?
Bila ambil gaji sebabkan itulah. Itu sebabkannya jadi hukumnya diharuskan oleh hukum syarak. Jadi kalau kata dia boleh bekerja, menyara hidup dia, kemudian dia boleh mengajar, maka itu tidak berlaku. Sebab tu tadi dia kata apa? Melapangkan masa untuk mengajar. Dia kena buat. Pada diri dia fardu ain, pada hukum semua orang fardu kifayah. Jadi kalau katalah tak ada orang yang mengerjakan fardu kifayah, siapa yang berdosa? Semua berdosa. Termasuk orang alim sendiri berdosa pada atas diri dia sendiri. Kecuali kalau orang tak suruh dia mengajar. Jadi orang lain mengajar, tak apa. Tapi kalau orang lain tak ada nak mengajar dan orang tak suruh dia mengajar, bukan dia berdosa, orang yang tak nak belajar tu berdosa. Kan ada setengah-setengah tempat begitu kan. Dia tanya, ustaz tak ambil tauliah dah, tak boleh mengajar. Saya ada sijil, saya belajar tu dekat pasukan. Tak apalah, itu bukan berdosa ustaz. Yang berdosanya orang kampung, sebab takut sangat tauliah. Sijil dia ada lah. Itu contohlah. Maknanya nak cerita tauliah tu maknanya satu benda yang penting, tapi tidaklah boleh sampai terganggu dia nak mengajar. Bila kerana kita kadang-kadang takut sangat. Jadi kita takut ni orang yang mengajar tak ada sijil, tak ada tauliah satu hal kan, tak ada sijil. Sijil apa awak? Saya belajar tak ada sijil. Habis apa dia punya bukti? Bukti dia saya belajar dalam mimpi. Satu hari je tu jadi alim. Itu ialah kita bimbang lah kan. Tu bimbang lah kan. Sebab dia belajar mimpi je. Jadi maknanya tak ada sijil, tak ada guru dia. Kalau ada guru dia tak kenal siapa. Kita tengok guru dah buya sudah. Buya dah meninggal lah. Nanti pun dia ngajar. Dia tak meninggal, dia gaib dia. Itu dia. Itu yang kita bimbang kan. Baik. Kemudian lagi, iaitu dengan ia keluar kepada negeri-negeri yang berhampiran, seperti negeri Sawat. Ini semua kata-kata Imam Ghazali. Masa itu Imam Ghazali duduk sebelah mana tuan-tuan, sebelah Syria tu kan. Disebut dia kata Sawat. Sawat tu mana tu? Iraq ataupun Arab, Kurdi. Kurdi ni tak ada negara. Dia baru nak menubuhkan negara, tapi tak berjaya lagi. Sebab dia ada konflik dua. Satu, pemerintahan diorang nak jadikan bahasa Kurdi bahasa rasmi. Itu golongan sekular. Golongan ulama kata bahasa Arab bahasa pertama, Kurdi bahasa kedua. Ni sekarang tengah berlagu ni. Walaupun Saddam Hussein dah kena hukum, matilah. Jadi Kurdis tu nak menubuhkan sebuah negara Kurdistan, masih lagi belum berjaya. Dia tak dekat Allah ni, diorang duduk tengah-tengah ni tuan. Sepadan dengan Iraq, sepadan dengan Syria, sepadan dengan Turki, sepadan dengan Iran. Jadi diorang ni dekat-dekat, semua negara dia satu. Jadi dalam negara Iraq tu pula orang kata ada pula 3 buah negeri yang majoriti ni Kurdis. Antaranya Arbil, Kirkuk tu semualah. Sebab tu ada orang kata orang Kurdis ni jahat. Tapi ada orang kanan, orang kanan Saddam Hussein ni kata, dia kata Kurdis tak jahat juga. Dia pernah satu malam tak boleh nak pergi satu tempat daripada Basrah nak pergi ke satu tempat, saya tak ingat dia cerita tu. Baru lagi cerita 2 minggu lepas. Dia kata dia terpaksa polis buat roadblock, tak boleh terus ke perjalanan. Dia kata tidurlah mana masjid semua, dia nak masuk ke masjid, masjid kunci, dia pergi rumah orang Kurdis, orang Kurdis kata jangan tidur masjid. Dia kata aib, kenapa aib pula? Kami ada je. Dah tengah malam, dia kerjakan isteri dia, masak tuan bagi dia makan, dia tak kenal. Dia kata asalkan kau orang Islam, masalah kau Arab ke Kurdis ke siapa je, kita tetap wajib melayan tamu. Ni akhlak orang Kurdis ni tuan. Dan kebanyakan bangsa Kurdis ni banyakkan ulama. Mereka ni fasih berbahasa Arab sebab mereka duduk dalam beberapa buah negara-negara Arab. Ada juga yang tak reti bahasa Kurdis pada juga. Sebab itulah ini yang dikata oleh Imam Al-Ghazali. Maknanya kalau ada orang Sawat, orang Iraq, kalau adanya orang apa ni Arab, maknanya orang Badui, adanya orang-orang Kurdis, maka ulama yang berada pada negeri yang berhampiran itu hendaklah keluar untuk mengajar mereka. Maknanya bukan sekadar mengajar di kampung halaman mereka, malahan juga mereka keluar ke tempat sekeliling dia. Wadah untuk mengajar. Ustaz daripada Pening mengajar Selangor. Ustaz Selangor mengajar Pening. Daripada Kelantan mengajar Selangor. Orang Selangor pula pergi mengajar. Yang tak boleh Johor je, tak tauliah. Negeri Sembilan dah okey dah, semalam okey. Semua hijau di Sembilan dah. Seremban Jaya. Sudah mula menghijau sebab hujan, subur dah menghijau. InsyaAllah
Esok dia hijau tu dah akan meleleh sampai ke Johor lah, insyaAllah. Boleh dia hujan ni besok warna dia meluntur sampai Melaka hijau, Johor hijau. Amin ya rabbal alamin. Tengah hujan ni tuan, doa makbul. Amin. Yang sebut amin tu alhamdulillah lah kan. Baik. Dan dia kata lain-lain untuk mengajar ilmu agama dan kewajipan syarak. Di mana hatta dia akan mengajar walaupun orang yang tak faham bahasa Arab tu dia akan ajar sampai waktu faham bahasa Arab sampai dia faham agama. Gitulah. Macam kita lah kan. Kita sumber agama Quran bahasa Arab. Jadi kita boleh faham orang belajar bahasa Arab terjemahkan dalam bahasa Melayu. Ada usul-usul ulama-ulama dulu buat. Tu kita lama tu asal bahasa Arab diterjemahkan. Kan? Kita pandang hina ulama-ulama ni. Ni kita lama kita bakar lah tu tak boleh pakai. Peringkat pertama dulu tuan-tuan. Mereka memang bukan pakar hadis tapi mereka pakar hukum syarak, fiqh. Dia terjemahkan, kita kenal hukum hakam. Tapi kita melampau-lampau sangat sampai nak bakar buku gitu. Dia berpada-pada kan. Ulama-ulama dulu dia tak pernah nak bakar kita ulama. Lain, cuma dia kata kalau ada yang perlu ditapis, aku akan tapiskan dengan cara ilmiah. Cara beradab. Contohnya Al-Hafiz Al-Iraqi. Bila mendapati kitab Ihya Ulumuddin sendiri, ada terkandungnya tentu hadis-hadis yang kuat, hadis yang tidak kuat, yang lemah, maka dia sendiri yang cuba menyaringkan hadis-hadis tersebut. Muslimat tak dengar. Saya rasa dah power dah. Tak dengar kan? Macam mana? Nanti dapat sikit. Dapat sikit. Baik. Okey. Boleh. Yang atas sikit ada rasa. Tak cukup power. Baik. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ni tuan mengembangkan ilmu agama. Macam mana kita lihat ilmu agama itu dikembangkan daripada negara Arab sampailah ke negara Ajam. Daripada orang Arab kepada orang yang bukan Arab sampailah kepada kita. Yang sayangnya orang yang tak menuntut ilmu. Jahil sampai kematian tuan. Yang dia hafal rukun Islam, rukun iman, dua tu lah. Yang lain tak faham hukum hakam. Sebab tu dia tak dapat menilai dengan nilai ilmu. Sedangkan ulama-ulama itu bersungguh-sungguh mereka menyebarkan agama. Bahkan kadang-kadang mereka memandang rendah, memandang hina ataupun memandang kita kata sepi terhadap usaha-usaha para alim ulama sendiri. Dia hendaklah membawa sendiri bekalan makanan dan janganlah dia makan makanan penduduk negeri itu, sebab kebanyakan makanan mereka adalah terdiri daripada makanan yang dirampas. Ini kata Imam Ghazali. Maka pada masa ulama-ulama tak boleh makan makanan yang syubhah. Sebabnya ada setengah tu makanan yang dicuri, dirampas. Contohnya di Iraq tu masa dahulu di pasar-pasar tu penuh dengan buah-buahan curi. Dia curi buah orang jual kat pasar, curi saluran jual kat pasar. Jadi masa itulah ulama-ulama itu tidak makan makanan yang dibawa oleh orang penduduk negeri itu sebab dibimbangi makanan syubhah. Jadi kata-kata Imam Al-Ghazali membawa maksud orang alim fardhu ain ke atasnya mengajar dan jangan makan makanan yang syubhah. Jangan gunakan kaedah macam setengah-setengah ulama lah membujur lalu melintang sapu. Sapu saja. Baik. Seseorang patut bertanya apakah perbezaan di antara jihad lisan dengan jihad ta'lim. Apa beza jihad menggunakan lidah bercakap dengan jihad mengajar? Jawapannya seperti berikut, iaitu jihad lisan ialah bersungguh-sungguh menentang penyelewengan secara lisan supaya orang-orang yang berkenaan itu kembali semula kepada Islam. Macam berucap berbeza dengan mengajar. Orang minta buat ucapan, itu jihad lisan. Kita boleh memasukkan amar ma'ruf nahi munkar dalam ucapan itu. Kalau orang suruh kita berkhutbah, itu jihad lisan. Orang suruh kita bertazkirah, itu jihad lisan. Ini bezalah dengan kita mengajar. Mengajar ni kita ada syllabus macam kita malam ni kan. Kitab jihad kita akan mengajar setiap bulan. Ada syllabus dia A sampai Z. Itu berbeza. Jadi berucap kita boleh berdakwah, mengajar kita boleh berdakwah. Dalam berdakwah tu kita boleh berjihad.
Jadi itu beza dipanggil jihad lisan dengan jihad mengajar, jihad ta'lim. Manakala jihad ta'lim mulalah berusaha sungguh-sungguh mengajar, memberi ilmu dan mendidik orang-orang yang mahu menghayati Islam. Didik dia. Konsep didik ni mesti kita ajar, kemudian kita buat apa yang kita ajar, supaya orang yang belajar boleh buat apa yang dia belajar. Itu dia. Mendidik sungguh-sungguh bagi dia tapi peranan dua-dua tu sama. Peranan jihad lisan dengan taklim sama, nak bagi orang menghayati agama, kembali pada Islam. Jihad lisan berdebat, memuzakarah, berforum. Tapi kalau jihad taklim, banyakkan mengajar. Janganlah masa mengajar kita debat lah. Ni dia kan. Masa debatlah. Macam masing-masing kadang-kadang dalam jihad lisan tu banyakkan dia bagi pandangan dia sendiri. Kadang-kadang bukan hukum pun pandangan dia. Kan? Tapi sebaik-baiknya kita sebut hukum lah. Selama mana pakai pandangan, orang tak boleh terima pandangan kita kadang-kadang. Mungkin sesuai, mungkin tidak. Tapi hukum nascaya sudah sesuai mengikut keadaan, mengikut masa, ke tempat. Ni dia. Contohnya macam ada orang ahli agama pada hari yang tak setuju demonstrasi. Tanya dia, dulu sebut hukum, bila ajak saja buat debat, dia kata itu pandangan saya. Bila dah aku tampak muka tahu kan. Cakaplah betul-betul kan. Pandangan kau tak malah kasar sikit. Ini pandangan dia. Selama mana pandangan dia akan gunakan dalam mana Quran dan hadis bagi tafsiran untuk pandangan dia. Jadi kalau ikut segi hukum tak ada. Kalau ikut kaedah fiqh, semua kaedah fiqh ada yang disebut pada kita pada. Maknanya dia ada alasan, kita alasan. Al-aslu fil asya' al-ibah. Semua benda yang asalnya hukumnya harus illa ma dalil ala tahrim. Kata dia ada dalil mengharamkan, itu saja. Kalau ada yang mengharamkan, haram. Tapi macam saya sebut dulu lah kan, respon orang-orang agama ni jarang sangat nak mengulaskan konsep tu haram, tak elok. Tapi yang demonstrasi sibuk-sibuk punya budak. Sedangkan terdapat dalam sistem demokrasi. Ni dia. Jadi kadang-kadang itulah. Di mana selama mana dia pakai pandangan dia, lagi tu orang akan ada pandangan orang lain. Sebab tu kita nak sebut biar cara hukum. Susah kadang-kadang setengah-setengah orang ni tuan-tuan ni. Tapi mungkin itu juga bagi pada niat dia, pandangan dia. Saya telah melakukan jihad lisan, mungkin bagi pandangan dia pada orang. Ialah jihad lisan juga. Banyak berjihad dia kau diam je. Kan? Cuak soleh hina Islam pun diam pula. Dia betul-betul dengan dia balik. Terus terang. Ajak dia berforum. Bagus. Nampak? Tapi orang Melayu saya ingatkan siapa yang undi MC ni lebih kurang sama juga dia setuju dengan cuak soleh kata kan. Tu dia. Dia sekongkol juga dengan orang yang menghina Islam. Dia kita sekongkol dengan orang menghina Islam tu kan. Dalam Al-Quran banyak tempat Allah sebut. Dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 140 Allah sebut fala taqudu ma'hum hatta yaqulu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum. Kamu jangan duduk sama mereka, nanti kamu serupa aja dengan mereka. Kan? Serupa macam tu kan. Maksud serupa tu apa tuan-tuan? Maknanya kamu telah bersekongkol dalam maksiat yang dilakukan. Kalau maksiat dosa, kalau kekufuran pun dosa. Takut-takut dia kufur sama macam mereka. Allah Ta'ala kata innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jadi Allah kumpulkan orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahanam sama-sama keseluruhannya tuan-tuan. Jadi orang munafik dia akan berdiam diri. Maknanya kalau orang munafik, bila ada orang kafir hina Islam, dia bagi 3 juta lagi tuan. Confirm munafik dia relax dia kan. Orang hina Islam tak apa. Ini rakan kongsi kita. Kita marah-marah dia kan, kalah kita dia. Jadi maknanya siapa letakkan politik lebih tinggi pada agama? Kita nilai balik. Siapa sekarang orang letakkan politik sebagai matlamat, bukan sebagai alat. Agama sebagai alat, memperalatkan agama. Sekian dimaklumkan. Kalau lah sesi 8 tak faham, kata ada PM ni dia. Ni bukan Shah Alam, ni kampung Alam Jaya. Baik. Dan sebab itu kalau kita lihat balik, orang yang nak mengajar ni maknanya dengan orang berjihad lisan sama daripada satu sudut, itulah ajak orang balik pada Islam. Tapi cuma caranya saja yang berbeza. Caranya yang berbeza. Sebab itulah kadang-kadang ini komen sikit lah komen. Bila orang suruh bertazkirah, kita cara bertazkirah. Lepas tu kita mengajar, cara mengajar dia ada beza.
Tazkirah ni kata orang Jawa short reminder je lah kan. Short reminder kan. Dia ringkas dia point ni. Tak buat kitab pun tak apa. Ni je. Tak payah buat kitab kan. Jadi kalau kita kata mengajar ya kita buat kitab kan. Itu je kan. Baik. Kemudian lagi, kadang-kadang kedua-dua jihad ini ada persamaan, namun demikian kedua-duanya masih tetap berbeza. Yang betul lah, maknanya walaupun ada persamaan, tapi tetap juga ada perbezaan. Baik. Ukuran kejayaan dalam jihad ta'lim. Jihad ta'lim ni jihad pendidikan. Saya ulang balik, takut ada orang confuse kan. Jihad pendidikan ialah apabila kita berjaya menyampaikan keilmuan Islam yang sempurna kepada setiap orang Muslim, serta dapat memberi tarbiyah Islamiah yang sebenar, betul lagi sempurna. Maknanya dia tak boleh mengajar saja, dia kena mendidik, itu tarbiyah. Betul, ada orang buka markas tarbiyah, markas tarbiyah Islamiah kan. Maknanya pusat tarbiyah Islam, pusat pendidikan Islam Contohnya dia mengajar orang, didik orang supaya lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Ini tarbiyah. Besok dia belajar, besok dia takut kepada Allah lebih daripada takut kepada manusia. Manusia ancam pun dia tak takut. Berani kau teroris sungguh tu kan. Bukan teroris, takwa. Takwa. T juga, bukan teroris tapi T takwa. Dia ajar orang dia takwa, bukan teroris. Jadi kita macam tu. Tengok agak orang tu lain macam sikit, teroris tak, bukan teroris, takwa. Maknanya dia takut pada Allah lebih daripada takut manusia. Itu didik. Jadi bila manusia ancam, dia tak rasa bimbang. Dia bimbang ancaman Allah. Itu tarbiyah tu. Itu peringkat dia. Ni belajar, makin lama makin belajar, makin penakut tadi juga. Bila ustaz garang sikit, ustaz dia jaga ustaz. Saya pengusi, ustaz bimbang saya. Ngaji berapa lama dah? Ada 33 tahun dah dekat surau. Jadi maknanya tak tahulah sama ada dia gagal belajar ke ustaz yang gagal mengajar. Itu tarbiyah ni dia kena didik orang. Bukan sekadar bagi orang satu berilmu saja, tambahkan juga rasa takut kepada Allah. Sebab apa saya sebut takut kepada Allah? Takut kepada Allah inilah suatu asas menyebabkan orang akan beramal dengan ilmu. Jadilah dia orang bertakwa, bukan orang yang berpura-pura macam orang munafik. Depan orang dia bukan main lagi, belakang orang lain cerita dia. Nampak tuan? Ataupun dia berpura-pura, jadi dia orang munafik lah. Bukan sebenar-benarnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tapi dia bertakwa kepada manusia. Jangan jadi orang yang hidup bermatlamatkan harta benda dunia, pangkat, keselesaan saja. Dia kurang nak dalam jiwanya itu ada perasaan nak berkorban untuk agama. Tuan-tuan berbeza tuan. Ada orang belajar lama kat seorang masjid, mana dia ustaz ngajar ikut dia, usung kitab saya tuan. Tapi tuan-tuan dalam bab berkorban berjihad tak ada dia tuan. Itu dia maksudnya dia gagal mentarbiyah diri sendiri, ataupun dia gagal memahami tarbiyah itu sendiri. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun wa talabuhu ibadatun. Ingat, kita Rasulullah pesan ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Saya orang Islam sekarang kan, tempat yang dikatakan hiburan pasar malam lebih ramai daripada surau masjid. Ini pun bala juga. Cuma bala kat Amerika tu ialah bala ribut taufan, salji tebal. Bala tempat kita lah surau masjid tak hidup sangat. Itu bala juga, kita tak perasan kan. Majlis ilmu orang kurang ambil berat sangat. Itu pun sama juga, bala juga. Ulama tidak dihormati, tu bala juga. Islam dipermain-mainkan cara terang, tu bala juga. Orang Islam bacul pun sama juga, bala sebenarnya. Jadi Nabi kata ta'allamul ilma, cari ilmu, belajar kata. Fa inna ta'allumahu, kerana bila kita belajar, menuntut, mencari ilmu itu lillahi khasyatun, maka dia merupakan rasa takut kepada Allah. Nampak tak? Rasa takut kepada Allah. Macam mana ilmu boleh menyebabkan rasa takut kepada Allah? Kadang-kadang ada juga orang yang berilmu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada sikit pengumuman penting. WUQ 1938 sila alih kereta kerana menyengkang jalan. WUQ 1938 sila alih kereta kerana dia menghalang jalan. Nama orang tuan ni. Kalau ada siapa yang berkenaan, sila alih lah sekarang. Mengganggu orang. Baik.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ilmu boleh menyebabkan orang takut kepada Allah? Ya, bila dia kenal akan halal dan haram, dia akan buat halal, dia akan tinggalkan yang haram sebab rasa takut pada Allah itu ada. Macam mana orang yang belajar boleh rasa takut pada Allah? Dia tahu yang wajib dia akan buat, dia akan tinggalkan. Dia akan ambil bonus-bonus yang banyak. Sunat-sunat itu bonus lah. Dia tak ambil bonus kerajaan saja, dia ambil bonus Allah Taala sekali. Ni dia. Kan? Kita bonus kerajaan pun kita ambil, bonus Allah tak ambil. Ni pun kan. Bonus Allah tu tak bermusim. Setiap hari bonus kerajaan itu 5 tahun sekali. Kan? 5 tahun sekali kan. Dia banyak 5 tahun sekali. Dia tak bagi. Dia paling banyak sekali 5 tahun sekali. Kan? Siapa nyawa-nyawa ikan tu banyak sekali lah kan. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya itu perasaan takut. Dia kehambaan tu ada. Kalau itu matlamat orang cari ilmu, amalkan ilmu, bismillah, masya-Allah. Maknanya nasihat bukan untuk tuan-tuan saja, untuk diri sendiri kan. Baik, kemudian wa talabuhu ibadah, cari ilmu ni ibadah. Lepas itu tuan-tuan jangan salah sangka pergi mana belajar bukan ibadat. Kau pergi sembahyang jemaah tu ibadat. Ya betul, tapi Rasulullah kata wa talabuhu ibadah, cari ilmu juga ibadat. Kita tak nampak yang tu ibadat. Kita tak nampak hebat cari ilmu. Kita rasa hebat dapat tahajud setiap malam. Kemudian baca Quran banyak-banyak. Kadang-kadang ustaz mengajar kau baca Quran, nanti aku pelik tu, kan? Sian je. Dia baca Quran tu Allah reject pahala. Sebab apa ustaz tengah mengajar tepat, kan? Ni dia. Lainlah kalau kau alim besar. Orang alim besar tak buat gitu kan. Ulama besar pun tak buat gitu kan. Dia. Betullah kadang-kadang kita ni kalau nak jadi orang baik ikut perbuatan alim ulama. Nak jadi orang jahat senang je ikut perbuatan ulahu. Ulama-ulama tu duk contoh yang baik-baik pada kita, tapi kita ambil itu dia kan. Kemudian tentang bidang ataupun skop tarbiyah yang sempurna lagi benar, kita boleh petik dari kitab akhlak-akhlak utama dalam Islam. Tu ada buku di sendirilah. Apa yang perlu kita bincang lagi ialah apakah dia keilmuan Islam yang sempurna. Tengok tuan-tuan. Syekh Said Hawa, sumbangan dia kepada kita rahimahullah ini ialah dia bagi tahu kita nak dapatkan ilmu sempurna ada dia punya beberapa ciri-ciri utama. Pertama, firman Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Yang bermaksud sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan hikmah. Surah Al-Baqarah ayat 151. Baik, saya huraikan sikit sebanyaklah tentang maksud ayat ini. Apa maksud ayat ini tuan-tuan? Ayat ini Allah beritahu kepada orang-orang Islam. Walaupun diturunkan juga zaman Rasulullah, termasuklah diucapkan di hadapan orang-orang kafir. Hai orang-orang Arab Quraisy, musyrikin Mekah, wahai United Musyrikin National Organization, di Mekah lah, United Mekah National Organization, dekat kalangan kamu tu ada Rasul namanya Muhammad. Kami tak ambil orang lain, ambil bangsa kamu juga. Sebab nak cakap senang, dia kenal adat resam kamu, senang nak cakap dengan bahasa kamu. Bahasa dia pun tinggi, kamu pun boleh faham. Kami bagi apa dekat dia? Ayat-ayat kami. Dia akan baca. Tengok pertama, guru ni dia mesti baca ayat Quran. Jangan tarah guru tadi tak baca Quran, baca terjemah dengan dia. Baca Quran sekali. Maknanya pendidikan Islam bermula dengan Quran semua tuan. Ni kadang-kadang kita kena muhasabah. Sebab apa kadang-kadang anak-anak kita jauh pada Islam sebab kita tak bawa daripada Quran tuan. Saya tertarik, ada sahabat cerita tuan di India, di sebelah Mubarak Fur, kan Abdul Rahman Mubarak Furi, dia tulis kitab yang mendapat tempat pertama sirah nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum. Dia kata sana tuan di India budak-budak dia sampai 6 bulan boleh khatam Quran 30 juzuk dan cepat. Mungkin setiap hari tu, setiap masa kan. Lepas khatam Quran, dia suruh pula hafal hadis. Maknanya khatam hafal Quran, betul baru pula hafal hadis tuan. Bismillah, masya-Allah tuan. Cakap dengan sahabat saya teringat nak pergi sana tuan.
insya-Allah di sebelah sana, sebelah utara. Dia bukan yang India bawah ni Jadi itu manhaj dia ataupun metodologi dia gitu tuan-tuan. Bermulakan pendidikan untuk generasi Islam ni lah bermula dengan Al-Quran. Lepas tu kita ni silap kadang-kadang. Umur 70 baru nak baca Quran. Nak ke mana makcik weh? Nak belajar Quran ustaz. Belajar apa? Iqra' 6 baru. Bukan nak menghina, tidak. Sepatutnya umur 70 dah belajar tafsir Quran. Apa tak? Ini 70 baru nak baca-baca. Lepas tu bila ustaz cerita politik Islam tinggi benar, makcik tak faham kan? Sebab dia dah 55 tahun. Asyik baca akademik je. 55 tahun ditipu dia orang kan. Masuk 70 baru ustaz Quran kan. Itu dia ada masjid besar cantik. Kutipan setiap Jumaat tak sampai dekat 2000. Tapi pengajian itu 3 je. Pengajian Quran, tajwid, taranum, marhaban, 3 je tuan. Kutip dia orang setiap minggu 2000. Bila orang tak bagi, dahlah kita menderma, jangan kedekut. Memanglah orang tu kata bukan kedekut. Program 3 tu itu dah panjang kan. Kalau orang tu bukan sombong dah. Saya tajwid dah ada sijil ustaz, balik negara keluarkan. Bukan sombong betul juga kan. Taranum tu saya dah ambil di KUIA dah, kelas dia ada kelas malam kan. Ni dia marhaban kat kampung saya pernah belajar masa umur 7 tahun, mana tahu kan. Dia cakap itu aja ustaz kan. Ni. Jadi pada 7 tahun tu belajar baca Quran. 70 belajar tafsir Quran. Betul Jadi sebab tu tuan-tuan, kita tengok Quran sebut kan, dia kata yatlu alaikum ayatina. Nabi tu dia akan bacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Bermula dengan bacaan ayat Quran. Bagi manusia dengar Quran, suruh dia baca pula, ikut. Keduanya wa yuzakkikum, mensucikan kamu dari akidah yang sesat. Jangan ajar di Quran saja, tanya dia apa pendapat pakcik dengan makcik tentang sekularisme dan nasionalisme. Apa benda ni ustaz? Baru terangkan. Benda ni dua-dua ni pakcik-makcik salah, haram, boleh rosak akidah. Dia kena sebut rosak akidah dulu. Pasal apa dia rosak akidah? Dia beriktikad bangsa menyatukan manusia. Bangsalah manusia itu akan terus bersatu, akan menjadi maju, akan menjadi kuat. Begitu juga sekular, dia asingkan agama dengan politik, agama. Politik dalam parlimen, jangan bawa agama dalam parlimen. Agama boleh dalam masjid je, dalam surau je. Dekat kalau orang Kelantan sebut kat belasah je. Agama kat belasah. Tapi dekat luar belasah. Kalau belasah je. Halal haram tak kisah. Gitu dah tuan. Baru dia bagi faham. Sebab Nabi kata, Allah Taala kata kat Rasulullah kan, bahawasanya utusan itulah mensucikan kamu daripada akidah sesat. Bagi tahu kat dia kan, jangan bakar-bakar kemian lagi dah. Lepas dia tinggalkan bakar kemian, yang kedua jangan bakar rokok, berhenti rokok. Itu kan. Dia berperingkat. Ini dia kan. Ini dia. Saya kemian dah berhenti dah ustaz, jangan bakar yang ni tak berhenti ni. Ini dia. Kadang cerita bakar sahab hebat saja tu. Saya kagum betul orang tu bismillah. Kalau cerita bakar sahab mandi mayat, dia memang pakar mandi mayat sebelum lembu. Tapi pagi tadi kalau subuh lepas habis subuh pun pahit tuan. Dari hukum ni pahit pula. Hamba tu tak sisa. Tak pulang pelan-pelan kan. Dia berperingkat-peringkat. Yang cerita yang tuan, itu dia maknanya kita hapuskan akidah yang sesat. Sebab akidah kalau sesat habis amal ibadahnya. Itu Rasulullah dia ajar gitu. Tinggalkan penyembahan berhala. Maknanya hujah dia Quran. Bagi tahu Quran kata tinggalkan akidah yang sesat. Baik. Kemudian yang ketiganya mengajar Alkitab, itu Quran. Itu dah start kan. Belajar baca, belajar tafsir. Kemudian hikmah tu mana kenabian. Mengajar hikmah mana mengajar kenabian. Itulah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyarakat yang tuan, selain ada asas, ada dasar, dia ada budi pekerti, dia ada akhlak. Asas dan dasar penting, budi pekerti dan akhlak penting. Mana dia budi pekerti? Dalam as-sunnah. Kan? Contoh paling simple kan, macam mana Nabi ajar kita supaya kita berakhlak dan beradab dalam berwuduk, jangan membazir. Rasulullah berwuduk pun air hanya satu cupak sikit. Ada itu adab akhlak. Selain daripada itu kan, bila kita gunakan air yang sikit, pahala Allah beri lebih. Kita ingatkan bila guna air lebih, pahala lebih. Rupanya pahala kurang. Makruh, nampak tak? Kalau ikut akal kan, kenapa sikit benarnya air ni wuduk tu tak sempurna. Itu kalau pemikiran orang tu dulu kan.
Padahal yang sikit tu yang sempurna. Yang beri pahala banyak tu sebab kena air sikit. Kita ingatkan kalau gunakan air sampai ambil wuduk sampai 1 baldi, itu pun tak cukup bagi tuan-tuan. Itulah sebab tu dia pakai kolah. Kolah tu dia yakin sungguh penuh. Mujur lah tuan. Baiklah air kolah tu dia mengalir balik masuk dalam kolah tu. Itulah mujur. Tidak tuan habis. Kena pula kalau ulas ketuan air mahal. Air mahal. Selangor tak apa jugalah, itu pun cuba dimahalkan juga. Orang sibuk nak buat umpangan baru air tu cukup, tengok sekarang hujan dah. Kan orang tadah tangan doa kan. Ya Allah, kami tak nak air kurang, banyakkan air. Jatuh kempangan cukup dah banyak-banyak sangat. Baik. Jadi hadirin dan hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. 4 benda tu. Jadi saranan ayat ni kata baca ayat Allah. Kedua, selamatkan akidah manusia daripada akidah yang sesat. Kemudian ajar dia Alkitab, itu Quran lah. Kemudian ajar dia As-Sunnah. Baik. Ayat-ayat ini dengan jelasnya menyatakan asas-asas pengajian dalam Islam, iaitu pengajian Alkitab dan As-Sunnah. Jangan ketepikan tuan-tuan. Kita dah belajar baca Quran, belajar pula tafsir Quran. Jangan kita sesat bila kita baca Quran tak tahu tafsiran dia, ataupun tersilap mentafsirkannya, ataupun mendengar orang silap mentafsirkannya. Ini yang bahaya. Kita kata oh dia tafsir gini. Tafsir ni tuan-tuan, dia satu benda yang perlu kepada ilmu pengetahuan untuk memahamkan kita tafsiran yang tepat berdasarkan riwayat. Kalau tidak tuan-tuan, tak berdasarkan riwayat yang tepat, nanti jadi sesat tuan-tuan. Pentafsirannya akan jadi salah. Itu yang kadang-kadang ada sampai orang tinggal sembahyang. Kenapa engkau belajar? Kata belajar tapi tinggal sembahyang. Kami tak sesat. Kami belajar tinggal sembahyang pun pada tafsir Quran juga. Pula dah. Kami ngaji lain. Wajib sembahyang. Cuba kau baca ayat yang mengatakan tak payah sembahyang. Wa'budillahi hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Sekarang saya yakin kepada Allah, tak payah sembahyang. Sebab situ kata dia ada perkataan hatta, sehingga. Dia hurai pula. Hatta dalam bahasa Arab maknanya itu sebagai nihayah, penghujung dah. Maknanya selesai kita yakin kepada Allah, selesailah sembahyang. Tak payah lagi sembahyang. Jadi kaedahnya, kalau dah tahu dan yakin, tak payahlah sembahyang. Habis sesat juga dia. Kita berkata seronok juga guru kau mengajar tu, jawab ikut, sesat kita. Tanya dia apa riwayat dia tu. Jangan banyak bertanya. Banyak bertanya lemahlah imannya. Ataupun dia kata dalam bai'ah kita dah janji jangan bertanya. Apa saja guru mengajar ikut. Sesatlah. Sedangkan riwayat tak kata gitu. Al-yakin dalam ayat tu bukan maknanya yakin. Mana yakin percaya, maksud yakin tu mati. Sebab tu tafsir Quran tu dia kena cermat. Kita ingat macam orang sebut kan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada bunuh. Kalau kau fitnah orang tu, kau bunuh tu aja. Macam ni tafsir dia gitu tuan. Dia tahu kan. Dia ambil mana fitnah. Itulah contohnya lah. Ini pembetulan. Saya bukan niat saya nak menenang tidak tuan, tapi supaya kita faham Alkitab tu dari cara tafsiran dia ada disiplin ilmu masing-masing lah. Macam doktor dengan farmasis berbeza kan. Doktor disiplin doktor, farmasis itu doktor ni adab dia kan. Doktor saya nak tanya tentang ubat ni macam mana. Tak apa, awak boleh rujuk farmasis kat luar. Itu doktor saya sakit ni doktor. Saya ni doktor mata. Awak sakit lengan. Tanya doktor lengan. Gitu kan. Saya sakit gigi. Saya doktor hidung. Pakai hidung bukan pakai gigi. Gitu lah. Dia ada bagi-bagi ada kan. Ini satu lah. Masing-masing ada disiplin ilmu masing-masing. Cuma bezanya ilmu agama ni satu beza ni. Dia bukan macam doktor. Doktor mata-mata je. Telinga-telinga tak. Ilmu agama ni merangkumi semua sekali. Kalau dekat Arab Saudi lagi agak-agak kita kata geli hati sikit lah. Dia punya tuan dia tak boleh panggil Fakulti Syariah Usuluddin, tak boleh. Dia kata bid'ah. Kenapa bid'ah? Zaman Nabi mana ada Fakulti Syariah, Fakulti Usuluddin. Dia kata gitu. Dia kata yang ada dia Quran Sunnah. Itu dia. Jadi dia mewujudkan nama pengajian Islam atau Quran Sunnah. Sebagainya zaman Nabi tak ada.
Nama fiqh, nama tasawuf, nama tauhid ada. Dan saya rasa gila hati dia bagus lah. Dia mengaji lah, kata mengaji kan. Tapi itulah. Jadi benda-benda gitu remeh-remeh pun bagi dia berat juga lah. Tak berat. Sebenarnya orang membahagi-bahagikan ilmu itu supaya masing-masing boleh belajar cara mendalam. Kalau orang belajar tauhid, mendalam cara tauhid dengan disiplin ilmu tauhid, fiqh, tafsir. Tapi seafdal ni sebenarnya kita betul orang Islam ni bila jadi para ulama, semua ilmu dia tahu. Sebenarnya gitu kan, tafsir dia tahu, hadis dia tahu. Macam tok guru kita di pondok-pondok lah kan. Yang mengajar cara tauhid ni juga, fiqh ni juga, tasawuf juga, tafsir ni juga, hadis ni juga. 5 benda tu mesti dia pegang tu. Mak tahu. Kadang bahasa Arab pun dia mengajar. Kita dia ni juga mengajar. Ustaz lain. Ya kan? Okey, tutup kitab ni belajar dia juga mengajar kan. Dia pakar semua ilmu tu kan. Cuma kita masuk itu dah lain-lain lah. Ini doktor bahagian ni doktor bahagian ni kan, ni profesor bahagian, gitulah. Ya. Mereka sebenarnya kalau ikut disiplin ilmu agama itu, asalkan nama agama syumul, itulah komplit, merangkumi semua. Jadi kita tuan, jangan dalam hati kita membeza-bezakan. Tengok jadual lah ni apa ni, tengok. Wah ni tafsir nak datang. Besok hadis nak datang. Taranum tak suka dia. Tajwid tak. Saya ada dengar satu ceramah tuan dalam Radio Aikim, motivasi pagi. Saya suka tertarik. Dia kata kita ni mesti ada pemikiran kreatif lah. Betul juga. Kalau kita tahu dah orang jarang nak kesuar ke masjid, kita ubah banner masjid bila nak buat ceramah. Betul tak? Tulisan besar tu ceramah perdana dikecilkan, yang besar kan adalah jamuan perdana. Itu besar. Jamuan perdana, nasi penigam tu besar. Yang kecil tu ialah lepas sebelum itu ada ceramah perdana. Jadi orang baca besar. Dia panggil creative thinking. Pemikirannya cukup kreatif. Betul juga. Kalau zaman dulu mungkin ceramah tu dibesarkan, makanan tu kecil kan, dia tukar. Kalau tuan nak tengok, kena kita kena buat eksperimen, berhasil tak? Kalau tu berhasil tu insya-Allah. Kan? Ni dah ramai orang kan. Ramai orang. Pasal dia kata alasan dia dulu, kalau dia dulu kalau dia orang nak buat majlis ilmu itu, dia ajar hari ni kita belajar buat kek. Belajar buat kek 40 minit kita nak masak. Sementara tunggu kita masak, kita jemput ustazah ni supaya mengajar. Ustazah kan 40 minit itu betul kan. Mana dia saja je kan. Cerita nak buat kek tapi nak tunggu buat kek 40 minit takkan lama-lama tu sia-sia kan. Apa kita ustaz tu ke ceramah telefon, ustazah buat ceramah kan. Ini dia tuan. Jadi maknanya tuan, itu pemikiran yang cukup kreatif kan. Baik, maknanya agama tetap agama, tak berubah. Kan, mungkin cara penyampaian, cara kita nak mengiklan dan promosikan ceramah tu kena ada perbezaan sedikit tuan, sebab mengikut keadaan zaman. Baik. Itulah darab kedudukan ahli-ahli ar-rabbani. Ar-rabbani adalah orang-orang Tuhan. Maksud ar-rabbani orang Tuhan. Apa maksud orang Tuhan? Dia ni berilmu kemudian beramal. Kemudian lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kumpulan Rabbani je kan. Itu pun dia ambil dari Quran ni kan. Rabbani adalah orang-orang Tuhan. Maksudnya orang yang sentiasa ikut ajaran Tuhan, bukan ikut saja, dia amalkan, dia kembangkan rasa takut kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Walakin kunu rabbanina bima kuntum tuallimuna alkitab wa ma kuntum tadrusun. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani kerana kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Surah Al-Imran ayat yang ke-79. Jadi Rabbani orang-orang Tuhan yang menjaga hukum-hukum Allah. Itu yang Allah suruh. Jadilah kamu orang-orang yang menjaga hukum Allah. Tidak lalai dari mengerjakan perintah Allah dan menyebarkan ajaran-ajarannya. Macam mana yang kamu belajar akan ilmu agama itu, itulah yang kamu akan sampaikan. Ajarlah apa yang kita belajar. Ilmu ni tuan hebatnya, kalau kita tahu dia sampaikan, dia akan sampai lagi. Dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi. Logiknya bila kita sampaikan, bila orang bertanya, kita akan rasa betul juga soalan tu, tapi saya tak dapat jawab. Saya cari jawapan dia, jumpa, dapat ilmu lagi. Kalau tak dapat cari, kita tanya orang pun yang lebih pandai. Itu sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan, selalu saya nasihatkan kawan-kawan saya kan,
Kalau dah balik daripada Al-Azhar tu atau mana-mana U je, graduate ngajar. Kan takutlah. Jadi kalau takut jangan ambil masjid besar tu, ambil suara kecil tu. Ini yang 5 orang jemaah tu. Ni dia. Kan cuba try test dulu kan. Mula tazkirah. Kan? Mula tazkirah Ramadan tu. Ambil bermula pada Ramadan, berkat Ramadan. Kemudian kita rasa-rasa dah boleh sikit, baca kitab. Habis dia orang tanya, kata jawab, minta maaf saya rujuk dulu. Rujuk dulu. Lama-lama ilmu dapatlah. Itu dia. Sebenarnya tuan barakah tu. Kadang-kadang yang kita mengajar satu baris, tetapi ilmu Allah bagi 5 baris. Maknanya dia bagi lagi. Kita kembangkan ilmu itu tuan-tuan. Betul lah, saya ulang balik lah. Mungkin saya nak sebut tu masa tu dalam kuliah kan. Syekh Asy-Syirazi mengatakan bahawa sebenarnya ilmu itu ada 2. Pertama ilmu iktisabi, yang kedua ilmu ladunni. Ilmu iktisab ni macam tuan-tuan sebenarnya lah, datang daripada rumah ke masjid belajar. Ini ilmu yang kita usahakan, cari ilmu tu. Yang kedua ilmu yang datang secara ilham. Tapi kata ulama, tengok bila ulama ahli ilmu kupaskan, berbeza dengan orang jahil. Dia kata apa? Ilmu laduni ni, ilmu ilham ni dia tak akan datang, melainkan kita cari ilmu tu dulu. Kita pergi cari dulu, kita usaha cari ilmu tu, barulah Allah akan beri ilham. Itu dia. Kan? Kalau kita terus tak ada usaha cari ilmu, tiba-tiba datang ilmu tu, jangan. Kalau memang ilmu agama susah dapat macam tu, mesti belajar dulu baru dapat. Tapi kalau ilmu saka, kongkong. Tak tahu jadi bomo kan. Jadi bomo kan. Tengok orang terus. Tengok dia. Awak ni tahu dah sakit ni. Sakit apa ni? Ini sakit sekian-sekian ni. Tengok jin ada tengok ekor ni, tahu dia kan. Kadang-kadang dia ambil air, perah limau, letak keris dia. Ni dia. Kan? Dia keris tu. Pakai keris senang pandang kan. Keris tu siapa bagi dah tu nenek moyang dia. Pasal apa orang suka dengan keris? Lambang pengalaman keris memang patutlah. Lambang keris. Ada tak orang tanya saya, Ustaz kalau kita simpan keris tu dalam lama ni susah nak mati je. Ustaz kita simpan keris je, lambang keris pun jangan. Susah nak mati dia. Susah nak mati. Benarlah dulu saya ngajar kan. Kasih setinggan ni. Ustaz betul ke? Saya kata bukan saja tuan-tuan simpan keris lama tu kadang. Lambang keris pun dia tak faham kan. Dalam depan dia gelap. Sebab ada orang tu keris belaka. Di situ tu ilmu agama tu mana kita cari dulu, kemudian kita amalkan, Allah beri ilham. Itu ilmu laduni. InsyaAllah macam mana Allah akan berikan kepada para wali Allah terdahulu. Baik. Ni tambahan yang saya kepada kita memang tidak adalah, saya tambah sikit. Ayat Quran lagi ada sebut dalam surah Shad ayat 29. Surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Kitab Quran ni kami telah turunkan kepada engkau ya Muhammad dengan penuh keberkatan, supaya orang yang baca dia dapat mentadabbur. Tadabbur ni maksudnya baca dengan penuh penghayatan. Dia baca penuh penghayatan. Itu kadang-kadang orang menangis. Kalau dia faham, dia hayat betul-betul ayat itu. Kalau dia tak faham pun dia akan rasa tersentak, insting dia rasa. Walaupun kadang-kadang dia tak faham semua, tapi dia ada faham, ada serta-serta perkataan dia. Menyebabkan dia menangis sebab dia tadabbur. Dengar perkataan nar, menangis dia. Dengar perkataan jahannam, menangis dia. Tapi jangan terbalik pula. Dengar perkataan jannah firdaus, ketawa dia. Apa boleh kan? Quran bukan gitu maknanya. Maknanya dia akan rasa gembira. Sebab tu maknanya orang bila mana dia faham pasal apa Quran turunkan, bila dibaca ada tadabbur. Itu yang penting. Tadabbur ni kita baca dan penuh penghayatan. Kemudian kita terus mengamalkannya. Itu kata waliyatadzakkara ulul albab. Orang yang cerdik akan terus mengingatinya. Makna orang yang cerdik dia terus akan ingat dan terus mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab ni sambung melihat seorang muslim mestilah mempelajari Al-Kitab dan As-Sunnah. Kalau ini dilakukan dengan baiknya, maka keilmuan Islamnya menjadi tinggi. Kita ni masalah hari ni tuan, Quran kita banyak belajar tapi hadis mungkin kurang. Maksud saya ialah dalam mempelajari ilmu-ilmu hadis. Mungkin kita belajar hadis 40, Riyadhus Salihin ataupun Subulus Salam, ni semua peringkat-peringkat lah. Itu semua kita faham maksud hadis. Tapi kadang-kadang kita mungkin confuse. Saya dengar semalam ceramah lain pula, ni hadis ni lain, ni lain, ni kata mana tu sahih, mana tu tak sahih. Tak tahu, kebarangkalian kita kurang pendedahan kepada kesahihan hadis.
Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dah dia tulis sebuah risalah. Risalah ni bukan buku tu, dia kecil sikit, dia buku lah. Dia cerita macam mana nak kenal hadis-hadis maudhu' ataupun palsu. Jadi elemen-elemen dia ada ciri-ciri dia lah. So maknanya ulama-ulama berusaha juga nak bagi faham masyarakat macam mana nak kenal sesuatu hadis itu bukan lagi hadis sahih tapi hadis palsu bila melihat kepada maksud dan pengertian. Itu. Sebab tu tuan-tuan, maknanya kadang-kadang kan benda tu kesalahan dia kecil tapi dosanya terlalu besar. Tu antara ciri-ciri dia. Macam orang kata kan, ustaz, betul kan kalau orang tengah azan kita tidur atau kita berbaring, kata dia, besok mayat kita berat. Jawapan dia mungkin berat, betul juga. Kalau tidur tak semayang, tu dia. Tidur dengan orang azan, tidur tu tak semayang, itu memang berat lah mayatnya. Tapi kalau kita dengar baring kejap, kita tidur, betul kita bangun balik semayang, masuk waktu masih lagi ada, tidak. Itu. Tapi kadang-kadang hadis tu kan, saya kata mana ada hadis ke? Ada ustaz-ustaz baca hadis tengah gitulah. Jadi kita tak tahu hadis tu pada mana sumber dia kan. Jadi maknanya yang ada hadis sahih mengenai azan, dia suruh jawab dia azan. Jawab itu saja. Jadi sunat kita menjawab azan tu. Kita heran kadang-kadang orang masa tengah azan senyap jawab azan tu. Bila orang baca Quran cakaplah dia. Itu kita kan. Sedangkan Quran tu kita senyap. Bila kita mendengar bacaan Quran, Al-Quran dia cakap, "Iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dengar Quran kita diam, jangan bercakap, baru kita dapat rahmat. Itu sebenarnya tuan. Tapi kita dah terbalik, kita tengok sumber daripada hadis yang pelik-pelik tadi ni, kita lupa Quran punya sumber yang pertama. Baik. Oleh kerana Quran dan Sunnah sebagai sumber agama, maka wajarlah orang-orang Islam itu mempelajari kedua-duanya. Saya dengar dalam salam masjid Edo Aikim sekarang ni banyak kan orang war-warkan iklan dekat Selangor, kat Kelantan, dekat Kedah, kat mana-mana. Lagi sekarang sekitar Selangor dan Lembah Kelang banyak sudah pengajian-pengajian hadis bersanad. Bagus tu. Dan Bukhari bersanad, Muslim bersanad. Maknanya bersanad tuan ada barakah dia. Guru tu baca, dia beri sanad. Maknanya kita akan dapat sanad tu, maknanya kita dapatlah meriwayatkan hadis tu. Kalau hadis tadi sahih lah. Kalau tidaklah. Jadi biasanya guru-guru ni dia akan tahu hadis mana yang hendak diberikan sanad. Maka sanad hadis tuan, mana kita dapat dari kita lah orang yang beramanah. Bukan sekadar dapat sanad je. Kita kena beramal tuan. Tu baru jadi ahli hadis. Kalau belajar dia tak mengamalkan, itu bukan ahli hadis, itu ahli hadas kan. Itu ahli hadas. Baiklah. Sepatutnya orang Islam mesti tahu di mana diambil dalil hukum. Adakah hukum tu diambil dalil daripada Quran ataupun sunnah? Ni saya petik daripada kitab lain lah. Jadi maknanya tuan-tuan, inilah dia kita tuan sebagai orang Islam. Biarlah kita faham mana dalil-dalil hukum yang biasa kita ambil. Quran sunnah. Dan kadang-kadang orang confuse dan clash. Ada kata contoh macam baru ni bab korban akikah wajib kan. Kalau kita pegang Quran sunnah wajib. Tapi kalau kita pegang pada para ulama yang 4 mazhab, dia kata sunat muakkad. Kan ada beza. Kecuali Hanafi itu kalau ada duit wajib buat, tak buat dosa. Itu berbeza. Tapi bila ulama-ulama yang kata sunat muakkad tu, kenapa pula hantar kata sunat muakkad? Berdasarkan satu hadis yang sahih. Ibnu Abbas bila raya korbannya, dia ada duit tapi dia beli dagingnya. Dia tak beli pun lembu, tak beli pun kambing. Nampak? Dia anggap tu sebagai sunat muakkad. Gitu. Yang kata yang wajib tu dia kata pasal Quran kata fasali rabbika wanhar. Kan sembelihlah, sembahyanglah dan sembelihlah. Satu tu Nabi kata man kana lahu sa'atun fi rizqi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang cukup duit, lapang harta benda dia tapi dia tidak berkorban, jangan hampir masjid kami, jangan hampir tempat sembahyang kami. Maknanya Nabi larang orang yang ada duit tak nak korban, sembahyang raya dia pun Allah tak terima. Pasal Allah ni kata jangan hampir masjid, jangan hampir tempat sembahyang raya. Maknanya benda tu wajib. Itu berdasarkan hadis. Ada tak berdasarkan riwayat sahabat sendiri? Mereka tak buat. Kalau benda tu wajib, sahabat lama buat. Walaupun dia ada duit kan. Gitu. Jadi waktu tuan-tuan, maknanya rupanya benda tu benda khilaf. Selagi itu dia khilaf, janganlah kita pelagah benda khilaf tuan. Perbezaan pendapat sahaja. Yang confirm tak ada khilaf, wajib ialah tegakkan negara Islam. Itu confirm. Ini kita nak kena buat. Ini kita nak perjuangkan. Ini tak habis-habis kan. Benda khilaf tu kecil je. Itu je kecil. Boleh ke korban tak orang dah mati, tak boleh ke korban. Itu kecil lah. Nak buat tak buat, udahlah susah sangat kan. Itu je kan. Ni kecil-kecil je. Benda besar ni, tegakkan negara Islam.
pancung kepala orang kafir ini Islam tu, semua hukum kau tak ingin dah. Tapi tak buat kita. Sebab apa? Sebab menjaga keselamatan. Itu je kan. Oh, agama tak selamat tak apa, yang penting orang selamat. Itu kita gitu. Itu terbalik kita. Itu jarang kita nak bincangkan kan. Padahal benda tu benda yang qat'i, benda yang sudah muhtamat. Allah Alam, mudah-mudahan apa kita dengar pada malam ni dapatlah kita tambah-tambahkan ilmu dan juga amal. Cukuplah ni sekadar tu ya. InsyaAllah sambung lagi pada bulan depan. Tuan, sebelum saya menangguhkan majlis tuan, macam biasa tuan, sekolah saya tuan kekurangan dana. Bila telefon dering tuan, tengok nombor telefon tu faham dah. Assalamualaikum Ustaz. Jadi sekolah ni dia sudah kekurangan dana. Ya tuan, mudah-mudahan tuan dapatlah menyumbang derma sedikit tuan untuk sekolah saya tuan, sekolah Tahfiz surah Al-Amin Banat Razak. Kerana tuan sekolah saya kekurangan dana untuk membayar gaji kaki tangan dan juga guru tuan. Jadi tuan mudah-mudahan yang tuan sumbangkan ini sebagai jihad fi sabilillah dan sumbangan fi sabilillah, Allah murahkan rezeki dan panjangkan umur. Wallahu a'lam bishawab. Amukan majlis kita malam ini dengan doa yang terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومن يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.